أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Berkali syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu berkaitan dengan fiqhu al-at'imah wal ashribah, the science of food and drinks. Maksudnya suatu ilmu tentang pemakanan dan peminuman kita, mana satukah yang halal, mana satukah yang tidak halal, mana satukah yang diharuskan atau dibenarkan, dan mana satukah perkara yang tidak dibenarkan. Dan sejak beberapa siri kuliah yang lalu, ingat 2 atau 3 siri, kita dah berkongsi tentang definisi makanan, ayat-ayat Al-Quran tentang makanan dan minuman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Kerana makan dan minum adalah perkara yang manusia tidak boleh berpisah atau berlepas diri daripadanya, selagi mana nama manusia, dia mesti makan dan dia mesti minum. Dan sebagaimana biasa, syariat Islam dia tidak memusuhi perkara yang manusia tidak boleh lari daripadanya. Bahkan dalam banyak hal Islam mensyariatkannya pula. Ataupun kita kata Islam organize, Islam susun atur balik. Memanglah boleh makan, memanglah boleh minum, ataupun memanglah kena makan atau kena minum, tapi dia susun supaya apa yang kita makan itu tidaklah membawa kepada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan of course tidak membawa kepada kerosakan manusia itu sendiri. Itulah tujuan dia. Itulah kemaslahatannya, bukan saja-saja. Dan saya telah berkongsi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan sesuatu melainkan untuk kebaikan manusia. Itu kita wajib beriman dan berpegang dengan. Soal kita tahu tidak tahu, itu soal yang kedua. Tapi kita berpegang bahawa apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kebaikan kita. Baik. Kemudian yang last hari itu saya juga telah berkongsi tentang prinsip asas makanan. Itulah asal-asal makanan atau minuman adalah harus, melainkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Asal-asal makanan itu harus. Dan begitu juga dengan minuman. Maksudnya selagi tidak ada dalil, selagi tidak ada nas ataupun tidak ada bukti-bukti pengharamannya, maka ia kekal, harus dan boleh dimakan atau diminum oleh manusia. Sama ada ia berpunca daripada larangan yang jelas, nas yang very clear, ataupun mungkin berasaskan kepada perkara-perkara lain yang menjadi sandaran dalam syarah. Kadang-kadang dalam Quran tak ada. Takkan dia nak memuatkan semua perkara yang dilarang, ya tak? Apa yang manusia tak boleh makan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa banyak makanan yang ada atas muka dunia. Allah Ta'ala hanya menyebut mungkin beberapa makanan yang dilarang atau minuman, kemudian Allah Ta'ala menyebut prinsip akan larangan itu. Kalau minuman hanya satu saja yang dilarang dalam Quran, arak. Habis itu lain pada arak kita boleh makan belaka lah. Tak. Kan? Yang mansus, jelasnya arak lah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Arak ni daripada syaitan, kita kena menjauhinya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukar. Orang yang mabuk dia tak boleh solat. Kalau dia solat pun tidak sah. Hatta antara syarat sah solat ialah dia mesti sempurna akal. Kan? Orang mabuk
tak sah solat. Of course lah kalau dia mabuk tu kerana dia minum arak, dia berdosa. Dan dia tak boleh solat, tak sah. Dia kena qada balik after that. Jadi hak mansus, hak jelas dalam teks arak saja. Habis tu arak saja ke? Hak lain boleh minum lah. Tak lah hak mana hak sifat dengan arak. Kan? Apa sifat arak? Memabukkan. Apa yang memabukkan? Tak boleh lah. Walaupun dia bukan bernama dengan arak. Botol mineral ni kalau diisi arak, ia tetap haram. Botol arak kalau diisi dengan air, ia tetap harus. Bukan botol tu yang penting. Yang penting isi dalaman dia tu. Ya tak? Ya. Apa lagi? Memudaratkan. Ya. Allah Ta'ala kata, La tulqu biaidikum ila tahluka. Surah Al-Baqarah ayat 195, jangan kamu sekali-kali melontarkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Termasuklah tu. Kan? Memakan atau minum benda yang memudaratkan tertakluk kepada ayat ini. Allah Ta'ala bagi satu ayat yang very general. Dia mencakupi semua benda yang memudaratkan manusia. Jadi hak mudarat dia haram lah. Of course lah haram, dan apa-apa makanan dan minuman yang ada unsur-unsur kemudaratan seumpama itu. Ya. Kamu kena tengok jugalah level mudarat dia tu. Gula tak boleh makan lah. Ustaz, haram lah macam tu. Kalau kita makan jadi diabetes. Yes. Kalau kamu makan lebih. Kalau sikit okey. Kan? Manusia memang perlu kepada gula. Mana boleh gula diharamkan. Kan? Ya, contohnya. Tapi kalau racun, of course dah haram. Kerana kuantiti yang sedikit pun sudah membinasakan. Dia tak macam lah. Kena tengok yang itu. Ya. La taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah Ta'ala kata, jangan kamu bunuh diri kamu. Allah Ta'ala amat merahmati akan diri kamu. Allah Ta'ala sayang kat kamu. Jangan bunuh diri kamu. Jadi ayat ni kata jangan bunuh diri. Walaupun ayat ni sebut jangan bunuh diri, apa-apa yang membawa kepada kebinasaan diri, maka ia tetap dilarang. Ya. Teks tu memanglah bunuh, tapi konteks. Sebab itu nanas agama bukan hanya difahami dari sudut teksnya, tapi konteksnya. Ya. Ayat tu sebenarnya maksud dia gapo. Macam tu. Ya. Sebab itu kita kena melihat tafsiran ulama-ulama yang diiktiraf ataupun yang muktabar adalah hal yang berkenaan. Jadi asas-asas makanan itu harus. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala sebut tentang makanan dan minuman yang menunjukkan ia very open. As long as tidak ada yang dilarang. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Itu ayat-ayat penting pasal makanan dah tu. Bila kita belajar the science of food and drinks, inilah ayat-ayatnya. Dan saya akan sebut ayat ni berulang kali. Pasal dia ayat-ayat yang very basic, very fundamental, dan dia menyentuh akan perihal makanan dan minuman dan hal yang bersabit dengannya. Ya. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Very open kan? Lepas tu kita kata asas-asas makanan itu harus. Pasal Allah kata makanlah, minumlah. You can eat and you can drink. Allah kata, go for it, makan. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Jadi jangan kamu buat dalam hak awak kamu makan atau minum itu perkara yang memudaratkan diri kamu. Tu yang tak boleh tu. Bukan kata jangan berlebihan tu makan banyak. Kan? Ada orang dia perlu makan banyak, tuan. Maybe. Dan banyak sikit bukan soalnya. Memanglah makan banyak tu makruh lah. Ya. Tapi nak cerita, asalnya begitu. Ya. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kamu memudaratkan diri kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya. Wa kulu mimma razaqakumullah. Tadi surah Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 88. Dalam surah Al-Ma'idah banyak Allah Ta'ala sebut tentang hak ehwal bersabit dengan makan dan minum. Penyembelihan ada dalam surah Al-Ma'idah. Sebahagian makanan yang dilarang ada dalam surah Al-Ma'idah. Ini Allah Ta'ala kata, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Ya. Ayat ni Allah Ta'ala guide kita. Apa yang kita makan mesti ada dua unsur yang baik. Pertama ialah halal, yang kedua ialah baik.
Ya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Ya, kamu boleh makan, makanlah, Allah Taala kata, daripada apa yang Allah Taala rezekikan. Sebab itu apa yang kita makan itu rezeki. Ya. Nabi bila makan, Nabi jilat tangan. Ya. Dan Nabi berkata, innakum la tadru min ayyi ta'amikum al-barakah. Ya. Kamu tidak tahu di manakah makanan kamu yang ada keberkatan. Bila nak makan tu, Nabi akan jilat. Kuku keberkatan ada pada makanan yang terlekat pada jari-jari kita. Ya. Hatta kata Ka'ab, kana Nabi yal'aq asabi'ahu qabla an yamsahahu. Nabi SAW, kata Ka'ab, kana Nabi yal'aq asabi'ahu qabla an yamsahaha. Nabi SAW menjilat jari jemarinya sebelum dia menyapunya atau membasuh. Ya. Summa qala innaka la tadri fi ayyi ta'amik innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kamu tidak tahu di tempat manakah makanan kamu itu ada keberkatan. Ya, makanan ni dia berkat. Tapi kita tak tahu yang mana kan. Sebab tu kalau kita makanlah satu hidangan, jangan makan yang tengah dulu, makan yang tepi dulu. La ta'kulu min wasati ta'am wa kulu min hafiyatihi fa innal barakah tanzil fi wasati ta'am. Nabi sebut dah hadis Abi Daud dan selainnya daripada Ibn Abbas, bila kamu makan, makan makanan tepi-tepi dulu. Jangan terus makannya di tengah, kerana berkat kalau diturun ke atas hidangan kita, dia akan turun di tengah-tengah. Bukan tak boleh makan hak tengah tu, tapi makan hak tepi dulu. Contoh kita ada 5-6 lauk kan. Hak tengah-tengah tu kita makan lambat sikit. Ataupun bagi lambat habis berbanding lauk-lauk yang lain. Kerana berkat kalau diturun di tengah-tengah. Makanan tu lah ya. Dan saya dah pernah sebut, Nabi SAW, bila dia berjumpa makanan, dia kata kalau aku tak takut ini daripada zakat, nescaya aku akan memakannya. Maksudnya Nabi akan makan, tapi Nabi tak makanlah sebab Nabi takut zakat. Tapi kalau isteri Nabi Ummu Salamah, seumpama yang diriwayatkan, dia jumpa dia makan. Jumpa buah tamar atas jalan, ambil basuh makan. Siapa punya tu? Tak kisah, makannya. Makanan yang kecil-kecil. Kerana Islam amat melarang pembaziran. Ya. Sahabat Nabi yang lain pun jumpa makanan. Sebab tu kita belajar dalam fiqh, ada satu bab lah ujung-ujung selepas bab makan dan minum kebiasaannya. Dia ada bab al-luqatah, lost and found. Benda yang kita jumpa, mana yang kita boleh ambil, mana yang kita tak boleh ambil. Mana yang kita boleh gunakan, mana yang kita tak boleh gunakan. Makanan yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, yang kalau dibiarkan dia akan rosak. Kita boleh ambil dan boleh terus makan. Ya. Lepas tu dulu ada cerita, hamba Allah tu pergi jalan ke tepi sungai kan. Dia lapar, jumpa buah apple. Ambil buah apple tu makan. Alamak, apple siapa dia kata ni ya? Dia pun pergilah cari tuan sepanjang sungai. Jumpa tuan. Tuan tu sudah kerja 7 tahun. 7 years. Dia kena kerja lah. Pasal buah tu dia tak halal kan, duduk dalam perut dia pula. Kan? Lepas kerja 7 tahun, suruh tambah lagi 7 tahun. Punya zalim tuan apple tu. Hak makan ni pun jahil. Hak suruh kerja tu pun zalim. Elok lah. Dan cerita ni tak benar pun. Menyalahi Rafiq sama sekali. Makan sebiji apple nak cari tuan buat apa? Kan? Nabi pun tak cari tuan, isteri Nabi pun tak cari tuan, awak pun cari tuan. Dia nak cerita orang ni warak. Itu bukan warak, itu kejahilan dan kebodohan. Ya. Akhirnya dia suruh nikah dengan anak dia kan. Anak dia tu siapa kau dia jalani lah tu. Banyak cerita-cerita yang disandarkan kepada imam, tapi tidak ada asas kebenarannya sama sekali. Ya, banyak orang nak angkat ulama-ulama tertentu. Ya, pengikut-pengikut Imam Malik nak mengangkat imamnya. Dia kata Imam Malik satu malam semayang 1000 rakaat. He prayed 1000 rakaat every night. That is not true. Tak benar sama sekali. Ya. Tak ada bukti pun. Tuan-tuan kira tengok 8 jam bagi dengan 1000 divided by 8 hours.
Takkan satu rakaat semayang 15 saat kot. Tuan-tuan semayang satu rakaat berapa saat? Kan? Logik. Ikut karamah kot, mukjizat kot. Ada. Tak berlaku kepada Rasulullah, tak berlaku kepada para sahabat Nabi dan tabi'un, the best generation. Mustahil akan berlaku pada orang lain. Kalau dari sudut al-ubudiyah, penyembahan kita kepada Allah, dia tak mungkin berlaku. Dia kata ini kuasa Tuhan. Begini dia tak boleh sandar pada kuasa Tuhan. Dia kena realistik. Ya. Malah kalau kita terima cerita-cerita seumpama ini, orang akan anggap Imam Malik better than the prophet. Dan itu tak benar sama sekali. Dia tak boleh berlaku. Betul tak? Orang akan anggap Imam Malik lebih baik daripada Rasulullah lah. Betul tak? Jadi cerita-cerita seumpama ini tidak benar. Baik. Balik pada yang tadi. Kat mana tadi? Belum pada cerita makan apple tadi apa? Tuan-tuan pun kalau jumpa makanan kat tengah jalan, maybe, mana tahu kan? Jumpa sikit-sikit lah. Mana tahu kan? Tapi kalau jumpa buah doya sebiji, boleh makan ke? Mungkin boleh kot. Tapi kalau jumpa sebakul, tak boleh lah. Kena tanyalah siapa yang tertinggal ni. Mungkin sebiji tu mungkin lori durian lalu ke kampung kita, terjatuhlah daripada lori dia. Yang agak sukar kalau kita nak cari tuan. Dan kalau dibiarkan, ia akan rosak. Kita boleh ambil, makanlah. Bawa balik makan kat anak bini. Tak berdosa sama sekali, malah harus. Ya. Tapi kalau jumpa satu baku, satu baldi, 10 biji, itu orang tertinggal. Tak payahlah ambil. Ya tak? Mana tahu kan. Sahabat tanya Nabi dalam hadis Zaid bin Arqam. Ya Rasulullah, wahai Nabi, kami jumpa unta di padang pasir. Ya Rasulullah, sorry, bukan satu hadis dah. Kata Zaid bin Arqam, su'ilan Nabi an dhalatil ibil. Su'ilan Nabi an dhalatil ghanam. Faqala Nabi, huwa laka aw lizi. Summa su'ila an dhalatil ibil. Faqala Nabi malaka walaha, laha siqa'uha wa izawuha. Orang tanya Nabi, ini dah hadis Abi Daud. Dalam bab yang sama lah, lost and found tu kan. Fiqh ni dia banyak bab-bab yang menarik untuk kita belajar. Bukan belajar bab semayang saja, very interesting. Kan? Bukan bab puasa saja. Tu pun kita belajar bab semayang, tak sampai bab puasa dah tukar ustaz. Balik bab semayang balik. Balik bab kitab taharah balik. Baru belajar apa kitab taharah setahun dua, tukar ustaz. Balik taharah balik. Bab semayang pun tak pernah habis. Betul tak? Usahakan nak sampai kepada bab-bab atau kitab-kitab selepas itu. Ya? Kan? Belakang tu banyak lagi fiqh yang menarik tuan. Ini saya sedut satu fiqh at-imah wal ashribah aja. Fiqh makan dan minum. Ada fiqh yang tadi lah, fiqh al-luqatah, the science of found and lost and found. Mana bila benda kita jumpa. Macam tu lah. Macam benda simple, tapi satu ilmu yang banyak juga untuk kita belajar dan dia very interesting. Walaupun kita anggap benda ni macam tak very related kepada kita. Tapi ilmu tu tuan-tuan, dia bermanfaat. Ya tak? Kita tengok di universiti, banyak kos-kos yang dikata kadang-kadang, anak aku belajar psikologi kat universiti, esok lepas grad nak kerja apa ya? Kan? Banyak sahabat-sahabat saya yang belajar dulu ambil human sciences, belajar psikologi, belajar sosiologi, after grad, jadi orang yang bagus juga, ada kerjaya yang baik. Nampak macam ilmu tu tak berapa nak ni kan. Hari ni kalau orang nak belajar, maybe accountancy, architecture, engineering. Dulu hatta kita belajar agama pun, lepas belajar dulu jadi apa? Jadi ustaz je kot. Dia ingat ustaz ni career lekeh-lekeh kot. Betul tak? Hari ni banyak ustaz yang bertaraf milioner. Kan? Ada nama. Hak betul-betul berilmu lah. Ada orang ada nama juga, tapi harapkan glamour saja. Tapi hak betul-betul mengukir nama di orang kata apa, di pentas ekonomi. Dr. Zaharuddin tu jutawan dah tu tuan-tuan. Kan?
walaupun dia pensyarah, tapi dia ada syarikat dia sendiri, perkapalan. Dia pun panel syariah kepada beberapa bank dan institusi kewangan. Dia, hebat tu. Kan? Profesor Daud Bakar, number 1 member of Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Dia bukan hanya scholar di Malaysia tentang muamalah dan kewangan Islam, dia juga peringkat dunia. Singapura pun rujuk dia. Kan? Kita bila cerita bab muamalah dengar Imran bin Hussein. Itu bab akhir zaman boleh lah, tapi tak semua teori beliau boleh diguna pakai. Dia manusia kan. Adalah yang betul, ada yang tak betul. Tapi kalau nak tengok bab bidang kewangan dan muamalah Islam, tengok ahli-ahli dan tokoh seumpama itu. Banyak yang bagus kan. Saya, kawan-kawan saya, ada juga yang lepasan laws, undang-undang. Jadi motivator. Samsul Debat tu. Satu bank dengan saya tu. Cuma kita tak kenal, tak berkawan. Tapi dia patutnya jadi lawyer. Sekarang dia jadi apa? Motivator. He has a good career. Betul tak? Kau ingat, dia ambil law ni. Saya dulu memang nak ambil law pun. Sebab kawan-kawan yang belajar sekali ambil law, ambil undang-undang. Dia jadi lawyer 2-3 orang. Tapi kita tak minat. Sebab apa kita nak belajar benda yang kita tak minat? Betul tak? Apalah belajar agama. Tapi setengah-setengah keadaan, kadang-kadang moral kita jadi down juga. Pergi rumah saudara, mak saudara, atuk saudara, dia bertanya juga kan. Belajar apa? Belajar agama. Esok jadi apa? Jadi cikgu je kot. Orang tua kan. Jadi kadang-kadang dia down juga. Memanglah tak boleh jadi orang yang kaya-raya, tak boleh jadi orang ini, tapi boleh hidup dengan baik. Jadi banyak ilmu atau fik-fik yang menarik. Walaupun kita kata rasa tak ada related kan. Dan tadilah belajar psikologi, belajar sosiologi nak jadi apa. Member saya yang jadi motivator selalu keluar televisyen TV3. Apa nama dia tu? Adalah, tapi nak cerita begitu. Kadang-kadang kita rasa macam tak berapa related. Tapi dari sudut ilmu dia amat bagus. Macam hari ni lah kita kata ilmu nak mengetahui waktu solat. Banyak orang tak tahu macam mana kita nak define ataupun nak menentukan, nak determine waktu-waktu solat. Ramai orang tak tahu. Sebab hari ni kalau kita nak tahu masuk waktu solat, amat mudah sekali. Surau masjid ada masuk waktu azan lah. Kan? TV pun pasang azan. Handphone kita pun kita set waktu solat. Senang sekali. Menunjukkan bahawa seolah-olah kita tak perlu tahu ilmu tentang mengetahui waktu solat. Kan? Tapi ilmu tu penting untuk kita tahu dan dia menarik bila kita belajar. Jadi samalah dengan ni pun. Jadi Nabi ditanya, kalau kami jumpa kambing di padang pasir, dhalatil ibil, kita tak tahu dia ni tuan kat mana, boleh ambil tak? Nabi kata, huwala ka'uli zibi, kalau kamu tidak ambil, serigala akan mengambilnya. Ambil. Tapi kambing dia lain ya, dia bukan macam makanan. Jangan tuan-tuan ambil balik sembelih terus. Tuan-tuan kena tunggu setahun. Kambing dia lain. Kemudian Nabi ditanya lagi tentang unta yang kita jumpa di pertengahan jalan, di padang pasir, boleh tak ambil? Nabi kata, jangan ambil. Buat apa kamu nak ambil? Kerana unta boleh menjaga dirinya daripada serigala. Rupanya serigala dia tak makan unta ya. Serigala. Dia takut dengan unta kot. Ataupun Nabi kata unta ni dia boleh jaga diri dia. Dia ada takung air di atas lehernya dan dia ada kuku yang kuat untuk dia hidup di padang pasir. Nabi kata jangan ambil. Nampak Nabi membeza-bezakan. Baik. Jadi balik pada yang tadi, asal makanan itu harus. Baik. Kemudian, tu asal paling penting sekali tu. Macam saya kata tadi lah ya. Macam kita kata ilmu ni macam tak apa. Related. Macam makan dan minum nak belajar buat apa kan. Ada kepentingannya. Di samping kita dapat benda-benda, dapat ilmu-ilmu atau pendedahan yang baru, dia boleh membuka minda kita. Dan of course lah, kita tahulah sikit sebanyak yang ada hubung kait dengan kehidupan kita. Baik. Jadi asal hok penting sekali prinsip makanan harusnya kena ingat tu. Asal-asal makanan dan minuman itu harus, melainkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala atau Rasulullah. Ya. Allah Ta'ala larang, dengan Nabi larang. Larang tu sama ada yang clear, macam tadi, arak, Allah Ta'ala sebut direct.
ataupun yang tidak clear. Maksudnya yang diharamkan berasaskan kepada perkara-perkara tertentu yang mostly kebanyakannya berdasarkan kepada kemudaratan. Biasa makanan dan minuman ni kalau tak melibatkan kemudaratan dia tidak dilarang. Tapi kalau dia melibatkan kemudaratan, walaupun tidak mansus, tidak dinaskan secara khusus, secara spesifik, tapi ia tetap haram kerana larangan-larangan am seumpama tadi. Allah Ta'ala larang kita mencederakan diri kita, Allah Ta'ala larang kita membunuh diri kita. Ya. Nabi pun sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas, la darara wala dirar. Ya. Itu prinsip asal penting juga. Kenapa sebagian makanan itu dilarang? Kerana ia memudaratkan. Ayat Quran tu lah ya, saya dah baca tadi. Surah apa tadi? Al-Baqarah 195 ya. An-Nisa 29 dan Nabi sini kata la darara wala dirar. Kamu tak boleh memudaratkan diri kamu dan kamu juga tak boleh memudaratkan orang lain. Ya. Hadis ni tuan-tuan, walaupun dia hanya 4 perkataan, tapi dia hadis yang amat besar sekali dalam syarak. Ya. Sehingga hadis ni walaupun di sisi majoriti dia dhaif, dia tidak sahih, tapi kerana kepentingannya yang amat besar sekali dan dia selari dengan ayat-ayat Quran yang nak menjaga kemaslahatan manusia, lalu dia diterima pakai. Ya. Dan dia berlaku sampai bila-bila. Tuan-tuan dulu semayang jarak dulu kan, masa PKP dulu. Pakai hadis ni lah. La darara wa la dirar. Kamu tak boleh memudaratkan diri kamu dan kamu tak boleh memudaratkan orang lain. Kan? Dulu polemik banyak ustaz tak setuju semayang jarak apa ni, Nabi pun tak pernah semayang jarak. Kan? Sedangkan analogi yang kita nak faham very basic. Tuan-tuan tengah semayang, tiba-tiba orang tuan-tuan sebelah kencing. Kencing. Tuan-tuan stay macam tu je. Contohnya. Batal lah semayang tuan-tuan. Pernah berlaku pada saya, kat depan saya orang kencing. Dia ni orang nyanyuk kan. Umur 80 lebih dah. Orang Arab panggil Mahzari. Di kampung saya lah. Dulu, saya ingat apa tahun yang lalu. Saya ingat lama dah. Tapi dia nyanyuk lah, dia orang tua ya, dah meninggal dah pun. Ya. Orang nyanyuk ni tuan-tuan tak wajib solat ya. Sebab tu kalau bapak kita dah nyanyuk, bolehlah suruh dia semayang, tapi dia duk paksa sangat. Kan? Kerana ibadah ni dia perlu kepada kesempurnaan akal. Budak-budak tak wajib solat, balik berwajib. Pasal apa? Akal tak sempurna. Orang mabuk tak boleh solat. Kerana apa? Kerana akal tak sempurna. Orang gila tak wajib solat. Dan bila dia solat, kalau dia solat pun tak sah. Dan of course lah dia tak wajib solat. Lepas dia baik pun dia tak perlu qada. Kerana tidak sempurna akal. Same goes to orang-orang yang nyanyuk. Tahu nyanyuk kan? Kita tak nyanyuk lagi ya. Tak nak nyanyuk lah ya. Nabi ajar jangan doa nyanyuk, tak nak nyanyuk ya. Allahumma inni a'udzubika min su'il Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika minal haram. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada keburukan tua, nyanyuk, lemah badan, itu dalam konteks haram. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Itu doa diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibir. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Wahai Tuhan, aku berlindung daripada keburukan tua. Lebih kurang tu. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal haram. Doa lain, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Biasalah bila dah tua kan, lemah. Jadi kita minta keburukan-keburukan seumpama itu. Lemah tak apa, janji jangan terhalang untuk kita buat ibadat dan buat kerja-kerja dunia yang lain. Macam kita kata sakit lah. Setiap orang ada sakit masing-masing. Tapi as long as kerja buat kita tidak terhalang, ibadat kita tidak terhalang, maka syukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beberapa hari yang lalu tuan-tuan, sakit kaki. Sakit sungguh lah. Kadang-kadang mari fed up juga. Sakit kan? Tapi bila teringat member ada yang potong kaki, lega rasa. Aku sakit-sakit kaki pun, ada kaki lagi. Member kita tak ada kaki. Jadi tuan-tuan nak mana? Nak tak ada kaki ke nak kaki sakit? Biarlah sakit pun. Ya tak? Makanlah ubat. Tapi nak cerita begitu ya. Sebab tu syukur ni penting ya.
Balik pada yang tadi. Orang-orang nyanyuk kan. Orang nyanyuk ni tuan, saya ada experience saudara saya yang nyanyuk. Ya. Pernah dia semayang dalam keadaan yang bogel. Dah nyanyuk kan. Orang kata mahzari. Orang nyanyuk ni tak sempurna akal. That's why dia tak wajib solat. Ada orang dia nyanyuk all the times. Of course lah all the time dia tak wajib solat. Tapi ada orang dia nyanyuk ada time dia nyanyuk, ada time dia tak nyanyuk. Time dia tak nyanyuk tu dia kena semayang lah. Ingatkan dia suruh dia semayang. Tapi kalau time dia nyanyuk, dia merepek-repek cakap ke apa gitu gini kan. Tuan-tuan nak suruh dia semayang. Semayang ni sembah Tuhan. Dia kena tahu apa yang dia sebut. Betul tak? Tapi kalau dah nyanyuk, anak dia pun dia tak kenal. Silap-silap Allah pun dia tak kenal. Allah. Allah tu siapa? Nak suruh dia semayang lagi. Ya? Jadi dia nyanyuk. Balik pada cerita tadi. Tengah-tengah semayang dia kencing. Kencing. Ada bunyi ya? Bukan begitulah. Depan saya kan. Siapa tengok? Oh, tak khusyuk ustaz. Nak buat macam mana dah terkencing. Tapi alhamdulillah orang sebelah menyebelah dia terus menjarakkan diri. Ya, bagus lah, memanglah. Habis tu member tu kencing diam aja. Batal lah semayang kita najis, percik kencing kan. Pasal apa kita jarakkan diri? Kerana kita tak nak solat kita batal. Orang sebelah menyebelah dia tu jarak. Kita pun ke belakang sikit. Saya sendiri pun. Tapi habis semayang, anak dia ada dekat situ. Anak dia angkat kapet pergi basuh. Itulah cerita dia. Tapi nak cerita, bila kita tengah semayang, tiba-tiba ada orang kencing. Apa perlu kita buat? Menjarakkan diri. Kenapa? Kerana kencing itu najis. Walaupun dia tidak memudaratkan, tapi ia membatalkan solat kita. Mudarat juga, tapi mudarat solat. Ya. Kalau mudarat kepada semayang yang menyebabkan batal solat, yang mana kita boleh qada atau seumpamanya, kita menjarakkan. Bahkan wajib kita jarakkan. Wajib tuan, bila orang kencing sebelah kita, wajib kita jarakkan. Wajib. Kalau kita tak jarakkan, batal solat kita. Macam Nabi lah, Nabi tengah-tengah semayang. Ya. Dalam hadis Abi Daud daripada Abu Sa'id, Nabi tengah semayang. Tengah-tengah semayang, Nabi buka selipar dia. Salat bina Rasulullah summa khala'ana alai. Nabi semayang bersama kami, kemudian dia buka kedua-dua selipar. Fa wada'ahuma ayyasarihi, Nabi meletakkan di sebelah kirinya. Ya. Falamma ra'al qaum zalika alqaw ni'alahum. Bila sahabat yang lain lihat yang di belakang, sahabat pun buang juga selipar dia. Sahabat tak khusyuk lah. Semayang. Kita tengok kalau khusyuk duduk dunia lain ke? Kita masih tahu apa yang berlaku. Kita masih nampak, kita masih dengar. Kan? Jadi, Nabi pun sama juga. Ada sesuatu berlaku pada selipar baginda buang. Sahabat pun nampak Nabi buang, sahabat pun buang juga. Ya? Setengah-setengah isu, memang kalau kita respon, dia tidak menjejaskan khusyuk. Bahkan ia part of solat. Dia sebahagian daripada solat. Mana kita kena respon lah. Dia kita semayang kan. Handphone bunyi. Buat tak reti je. Khusyuk tu kono-kononya. Masuk tangan, matikan lah. Atau kalau handphone duduk kat depan pun, turun ambil, matikan. Tapi jangan turun lama, tunduk. Tengok, turun ambil, matikan, masuk poket. Ya. Tak membatalkan solat pun. Dengan syarat sekejap lah. Ya. Untuk kita ambil handphone saja. Jadi, macam tadi, dia semayang kan. Macam mana tadi? Jadi sahabat tengok Nabi buka kasut, sahabat pun buka kasut. Bila dah habis solat, Nabi kata, "Ma hamalakum ala ma sana'tum? Ala ilqaikum ni'alakum." Ya Rasulullah, ra'ainaka alqaita na'laika fa alqaina ni'alana. Wahai Nabi, kami lihat kamu buka kasut kamu, maka kami pun bukalah kasut kami. Ya. Sahabat takut masa tengah semayang tadi, turun wahyu, tak boleh semayang dengan kasut. Atau hal yang seumpama itu. Jadi dia ikut Nabi betul lah. Apa yang Nabi buat, sahabat buat lah. Kan? Nabi buka kasut, sahabat buka kasut lah. Kan? Macam masa Nabi sakit lah. Nabi semayang duduk, sahabat pun semayang duduk. Pasal dia tengok Nabi duduk kan. Tapi Nabi suruh bangun. Ya? Lepas tu kita mazhab Syafi'i, walaupun imam duduk, kita masih kena berdiri. Walaupun sebagian ulama kata, sebagian kat lain kata, kalau ikut imam lah, kalau imam duduk, kita duduk. Imam berdiri, kita berdiri. Ya, itu standard mazhab Hanbali. Adalah hadis-hadisnya tu. Tapi nak cerita, Nabi buka kasut, sahabat buka kasut.
after semayang, bila Nabi tanya sahabat kata, dah kau buka, kami pun buka lah. Nabi pun kata, aku buka tadi sebab masa semayang tadi ja'ani Jibril fa akhbarani bi anna fihi ma khabasan. Jibril datang ke aku, dia bagi tahu aku dekat kasut atau capal aku tu ada najis, ada tai. That's why lah aku buka. Ya. Bila kita tengah semayang ada najis, mok mari kena ke apa, kita wajib berlepas diri daripada najis itu, kalau tidak batal solat. Ya. Jadi kalau najis pun kita kena berlepas diri. Macam kes tadi, kita tengah semayang, ada orang terkencing atau seumpamanya, kita wajib menjarakkanlah, tidak batal solat kita. Apatah lagi dalam hal-hal yang boleh melibatkan nyawa. Sebab tu ada jarak. Dia guna kes-kes seumpama itulah. Dan of course daripada ayat Quran ada hadis yang tadi, la darara wa la dirar. Kita tak boleh mudarat diri sendiri dan kita juga tak boleh memudaratkan orang lain. Besar hadis itu tu, maksud dia tu. Dan dia boleh diguna pakai dalam segala hal ehwal yang melibatkan keselamatan dan kemaslahatan kehidupan manusia. Hatta dalam sebahagian besar makanan dan minuman yang dilarang ada dengan sebab kemudaratan. Dan itulah nasab. La darara wa la dirar. Ya? Dan itulah asas terbesar kenapa makanan diharamkan. Ada beberapa sebab Allah Ta'ala dan Rasul mengharamkan makanan atau minuman. Antara sebab yang terutama, pertama ialah berbahaya dan menghasilkan kemudaratan. Dan dikata sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Ya. Dalam segala hal. Hak tubuh badan baik, hak harta baik. Kenapa Islam banyak melarang ataupun tak benar beberapa transaksi dalam muamalah? Kerana isu kemudaratan lah. Mudarat kepada harta. Betul tak? Kenapa diharamkan riba? Mudarat kepada harta. Maybe tak mudarat kepada harta orang yang makan riba. Tapi mudarat harta orang yang dizalimi ni. Ya? Mudarat juga, tapi harta lah. Ini kita bincang mudarat makanan kan. Tapi dalam muamalah mudarat harta. Islam larang judi. Mudarat harta. Orang judi habis harta dia. Binasa harta dia. Orang yang buat judi tu untunglah, kaya kan. Genting umpamanya, toki genting kaya lah, tapi dah meninggal dah gotong kan. Kalau orang Kelantan dia tak kata meninggal, dia kata mampus. Kalau orang bukan Islam, dulu nenek saya kalau kata ialah kampung saya dekat kampung Siam kan. Kalau kita dengar ada orang Siam mati, kita kata orang Siam mati, nenek saya marah. Jangan kata mati, kata mampus. Orang Kelantan macam tu. Kalau orang bukan Islam, tak tahulah tempat lain, tapi kalau tempat saya, kalau orang yang bukan Islam mati, kita kata mapuh. Orang Siam mapuh. Kasar punya. Ya. Mudarat kan? Mudarat harta orang hak judi tak? Genting dia kaya lah. Tokenya. Tapi orang yang masuk judi tu binasa harta. Ya. Dan begitulah jalan hal yang lain. Ya. Baik, antara perkara yang dilarang juga ialah memakan atau meminum secara melebihi batas, sehingga boleh membawa kepada kemudaratan tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Yakni boleh membawa kepada kemudaratan, boleh mengancam nyawa dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala tidak suka kepada hal yang seumpama itu. Orang yang melebihi batas. Nabi SAW pun ajar dan guide kita macam mana nak makan. Bagi 3. Saya Alhamdulillah tuan-tuan, personally lah saya bagi tahu. Saya ni makan tak banyak. Makan sikit cepat kenyang. Tapi nak makan semua. Pagi makan nasi, tengah hari makan nasi, petang makan nasi, malam memang jarang lah. 3 kali makan. Tapi saya makan a very small portion. Sebab saya makan sikit pun dah kenyang. Saya makan nasi separuh pinggan je. Separuh. Ya. Alhamdulillah lah. Tak perlu effort yang banyak untuk nak makan sedikit. Seumpama yang diajak oleh Rasulullah. Nabi kata dalam hadis Miqdam yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari. Nabi kata tidak ada bekas
yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya sendiri. Ya. Ma min wa'ain mala'ahu ibnu Adam syarram min batnihi. Tidak ada bekas yang diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya sendiri. Perutlah kita, ya. Fahasbuhu ayyakul ma yukim sulbahu. Fahasbuhu an yakul akalatin yukimna sulbahu. Hendaklah seseorang itu makan sekadar untuk keperluan tubuh badannya. Sekadar untuk keperluan tubuh badan. Ya. Dan Nabi kata, hujung hadis tu, hendaklah dia bahagi 3. Ya. 1/3 sulusun li ta'ami, sulusun li syarabi, sulusun li hawai. Li nafasi. Ya. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk apa tu? Pernafasan. Ya. Maksud jangan makan banyak sangatlah. Tapi kita pun kadang-kadang makan banyak juga. Saya sekala ada lauk sedap kan. Dia kata kita makan tak banyak, makan banyak juga. Tapi janganlah setiap masa, ya, kerana ia boleh memudaratkan badan kita. Sekali-sekala mungkin makanan tu sedap, makanlah, ya. Dr. Mahathir tuan-tuan dalam satu forum BBC tak silap saya, international punya lah, ya, kat Malaysia punya. Orang tanya dia, sekarang umur dah 90, masa tu dia jadi PM yang kali kedua tu kan. Masa tu dia umur 92, ya. Orang tanya dia, apa rahsia boleh maintain kesihatan, ya, panjang umur ni? Rezeki Allah lah, panjang umur, hidup mati kan. Tapi sihatlah, sihat. Macam mana awak dapat maintain awak punya kesihatan? Ya. Dia kata, I listen to my mom's advice. Saya dengar nasihat mak saya. Apa mak dia nasihatkan dia? Where you enjoy eating, you stop. Bila kamu seronok makan, kamu kena berhenti. Ya. Dia kata, when you enjoy food, you stop eating. Bila kamu dah sedap makan tu, stop. Mak dia ajar lah, ya. Kata dia lah, mana dia kontrol lah, ya. Baik. Antara perkara yang dilarang juga ialah meminum atau memakan racun, kerana ia dapat membinasakan tubuh manusia. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala amat merahmati dirimu. Tak boleh bunuh diri sendiri, tak boleh bunuh diri orang lain. Of course lah. Ya. Sebab tu kita belajar dalam Islam, dalam the science of crime, fiqhul jinayat. Belajar fiqh ni seronok, tuan. Banyak ada fiqh ibadah, ada fiqh muamalah harta, ada fiqh muamalah pernikahan, nikah kahwin, muamalah pernikahan tu kan. Lagi seronok belajar. Ada fiqh jinayat, crime, pasal jenayah-jenayah ni. Oh, tak payah belajar lah, tak related kita. Ini bukan buat undang-undang syariah pun, potong tangan sebab orang zina. No, bukan tu saja. Buat tak buat tu bukan tanggungjawab kita, tapi ilmu tu penting. Ilmu tu kadang menjadi kita manusia. Cara fikir kita, cara tindak tanduk kita. Kan? Sebab tu ilmu ni dia membina ketamadunan manusia, tamadun manusia. Kan? Kita tengok orang zaman dulu, tuan-tuan. Zaman Nabi Arak Jahiliah ni memanglah dia jahiliah, dia sudut. Dia sembah berhala, dia tanam anak. Tapi dalam banyak hal dia maju. Dalam bisnes dia maju. Dalam pembinaan dia maju. Dia pun hubung silaturahim, memanglah dia ada berperang antara kabilah-kabilah tu. Tapi banyak benda bagus yang dia ada. Yang kita kata zaman Fir'aun lah, tuan-tuan. Zaman-zaman dulu kan, hatta sebahagian dicerita dalam Quran. Zaman kerajaan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Zaman Fir'aun. Jahat-jahat Fir'aun zaman dia tu, dia buat piramid. Sampai hari ni orang kaji piramid tak habis-habis lagi. Macam mana boleh buat piramid ni? Ada kata yang buat ni jin. Pasal struktur pembinaan dia ni, orang hari ni tak boleh nak buat. Batu buat piramid tu bukan batu di tanah Arab. Batu ambil negara lain. Daripada Turki jauh katanya. Daripada Europe macam tu lah. Macam mana dia bawa bongkar-bongkar batu yang besar daripada negara. Pelik kan? Lepas tu tahan pula tu. Dah beribu tahun masih kukuh. Jadi banyak. Sebab tu dia termasuk dalam perkara-perkara ajaib di dunia. Piramid tu.
Ha? Majulah. Dia punya pembinaan tu maju. Kan? Tapi tak ada lah dia buat bangunan sampai 15 tingkat, 15 kilometer. Ada orang kata Firaun dulu dia buat bangunan sampai 15 kilometer ke langit. 15 kilometer tuan. Ha? Udara ni 11 kilometer ke bawah je. Atas 11 kilometer dah tak ada udara dah. Ataupun kita tak boleh nak bernafas. Kena ada bantuan alat pernafasan. Ha? 15 kilometer ke atas katanya. Wallah ta'ala alam lah. Saya pun tak tahu sumber tu daripada mana. Tapi very unlogic lah. Ya. Mungkin, tak tahu. Ha? Adalah kehebatan pada zaman itu. Tapi kalau sampai 15 kilometer buat bangunan, masalah hari ni tak ada tinggalan-tinggalan dia tu. Banyak orang zaman-zaman dulu ada tinggalan-tinggalan sejarah. Tapi yang bangunan ni tak ada pula tinggalan sejarah, tak tahulah. Kadang-kadang cerita-cerita saja, tak logik lah. Boleh logik, Ustaz, sihir. Sihir kan? Masa tu sihir hebat. Kalau sihir boleh buat bangunan sampai 15 kilometer, baik suruh sihir terus bawa naik atas terus, baru nak buat bangunan. Dia cerita dia Firaun. Dia mempertikaikan Nabi Musa. Nabi Musa kata, Tuhan aku tinggi, maha tinggi, ke atas. Dia pun buatlah bangunan nak tengok Tuhan tu. Allah sebut dalam Quran. Kan? Dia suruh Haman buat bangunan tu. Ayat Quran tu. Buatlah aku bangunan. La'ali attali'a ila ilahi Musa. Aku nak tengok Tuhan Musa ke atas tu. Tu dia buat bangunan. Dia buatlah bangunan tu. Tak tahulah, tapi tak ada tinggalan-tinggalan sejarah dah. Tapi dia macam tu lah nak cerita. Aisyah lah. Azan tak? Tak ada azan. Teruskan. Saya teruskan sikit lagi. Balik pada yang tadi. Jadi, dari satu sudut, bangsa dulu dia hebat lah. Dia hebat. Saya nak kait Firaun tadi ya. Poin saya apa tadi ya? Lupa lah. Sebelum saya cakap Firaun tu, saya nak cakap pasal apa? Sebenarnya. Siapa? Saya melarat apa bagi Firaun tu? Ada benda tu, ada point saya nak sebut tadi tu. Fake jenayah tadi kan. Kita rasa macam tak related dengan kita lah. Pasal undang-undang syariah tak buat. Ilmu tu amat menarik sekali. Dalam Islam ada 3 jenis pembunuhan. Pertama, bunuh dengan sengaja. Bunuh tu dengan sengaja. Memang kita nak bunuh kawan tu. Bawa pisau, tikam, jam. Ya. Yang kedua, ni bunuh dengan sengaja. Dia panggil qatlul amdi. Ya. Intentional murder. Bunuh tu memang niat nak bunuh sungguh lah. Ya. Yang kedua dipanggil bunuh, tapi dengan tidak sengaja. Qatlul khata'. Bunuh juga, tapi dengan tidak sengaja. Ya. Kita nak tampar je kawan tu. Kebiasaannya tampar ni tak membunuh, tapi kita tampar dia mati kawan tu. Allah. Itu dia panggil qatlul amdi, unintentional murder. Ya. Kita nak tembak rusa. Lah. Tembak-tembak orang. Itu dia panggil pembunuhan yang tidak disengajakan. Itu yang kedua. Bunuh dengan sengaja. Yang kedua, bunuh dia ada bunuh dengan sengaja, bunuh separa sengaja, bunuh tidak sengaja. 3 ya. Bunuh dengan sengaja, memang kita bunuh tu niat nak bunuh lah, dan dengan alat yang boleh membunuh. Itu number 1. Yang kedua, separa sengaja. Separa sengaja ni kita pukul juga, tapi bukanlah dengan alat-alat yang membunuh, macam tampar, tak tahu mati kawan tu. Itu dipanggil separa sengaja. Tampar tu sengaja, bunuh tu tak sengaja. Itu dia panggil separa sengaja. Ya. Dan ketiga, barulah bunuh secara tidak sengaja. Macam tadi, tembak, ingatkan rusa. Lalah tembak orang. Ada 3 kategori. Ya. Kategori yang pertama, mesti dibunuh balik. Melainkan jika dimaafkan oleh ahli keluarganya. Ataupun keluarganya boleh deal dengan dia untuk mengambil diat. Dia kena bayar 100 ekor unta. Ya. Dan unta dia tu, unta ada kadar-kadar unta dia.
Saya tengok dia punya unta berapa tahun. Tapi 100 ekor unta juga. Tapi dia punya nilai unta itu unta yang besar-besar. 5 tahun, 4 tahun macam tu. Ya. Yang kedua tadi, kan, bunuh secara sengaja. 100 ekor unta juga. Tapi dia tidak dibunuh balik. Tapi dia kena bagi dia. Hak tadi bunuh balik. Jika dimaafkan. Ataupun ahli keluarga boleh ambil dia. Tak payah bunuh lah. Bagi aku 100 ekor unta. Hak tadi tak boleh dibunuh balik. Pasal dia bukan nak bunuh kawan tu. Dia tampar saja. Tapi dia masih kena bayar 100 ekor unta. Ya? Nampak? Tapi unta hak kurang sikit lah. Ya? Sama juga dengan yang bunuh tanpa sengaja tadi. Kena 100 ekor unta juga. Tapi dia tidak dibunuh balik. Kenapa? Kerana di samping ayat-ayat yang melarang kita membunuh sesama manusia. Of course lah sesama Muslim. Kerana larangan ini juga. La taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu. Kalau bunuh diri kita pun tak boleh, bunuh orang lain lebih-lebih lagi lah. Kan? Macam kita kata, mana dalil ayat Quran yang Allah Ta'ala tak bagi kita pukul mak kita umpamanya. Derhaka kat mak kita. Tak ada dalam Quran. Yang ada Allah Ta'ala suruh berbuat baik kepada orang tua. Kan? Wabil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Taala memerintahkan kamu supaya menyembahnya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Memanglah kena buat baik. Tapi mana dalil yang tak boleh kita buat jahat ke orang tua? Dalam Quran Allah Taala bagi hak paling rendah sekali. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima ataupun ma'rufa. Saya tak ingat. Allah Taala kata jangan kamu berkata uff. Dan jangan wala tanharhuma, jangan kamu mengherdiknya. Maknanya Allah Taala bagi uf tak boleh kata. Uf ni kata-kata ataupun perkataan yang level paling rendah sekali bila kita tidak suka pada seseorang di sisi orang Arab. Orang Arab kalau dia tak suka, uf. Jadi kalau uf pun Allah Taala tak benarkan, hak lain-lain lebih-lebih lagi lah. Kan? Kita bercakap dengan kata-kata yang kasar, kita tengking dia, malah kita pukul dia. Allah Ta'ala bagi hak bawah sekali. Jadi hak atas-atas lagi tak boleh lah. Sama macam ni. Allah Ta'ala kata jangan bunuh diri kamu. Jadi hak bunuh orang lain. Pembunuhan besar-besaran memang tak boleh lah. Kan? Ya. Macam dalam konteks penyakit atau seumpamanya. Jadi ulama kita buat semai jarak atau seumpamanya. Okey je sebenarnya. Ya. Tak ada apa masalah pun. Kemudian dia kata makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya tidak dibenarkan. Melalui penelitian. Macam mana kita tahu makanan itu berbahaya? Melalui ahli-ahli dan pakar-pakar makanan. Ahli-ahli nutrisi. Ya. Bukan orang sebarangan. Dia kena ada penelitian. Pengalaman, experience. Yang kadang-kadang terhasil juga daripada testimoni. Tahu testimoni? Mungkin tak adalah satu research ataupun satu analisis yang bersifat akademik. Tapi base kepada testimoni. Ini banyak berlaku pada orang tua kita. Tuan-tuan kalau makan durian, tuan-tuan berani tak makan madu? Kalau saya tak berani. Pasal orang tua saya larang. Takut mabuk. Lepas makan timun, tak bagi makan ubat. Saya dulu kecil-kecil nak makan ubat. Mak kata kalau makan timun jangan makan ubat nanti mabuk. Pasal apa? Pasal dah ada orang yang makan timun, makan ubat, mati. Ada orang yang makan durian, after that dia makan madu, mati. Itu dipanggil testimoni. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Tapi kadang-kadang dalam setengah keadaan, ia juga perlu dihindarkan. Ya? Jadi petua orang tua-tua yang melibatkan makanan-makanan ni, kalau kita ikut, dia tak ada salah, tak berdosa bahkan. Jangan kata, petua, tak boleh betul-betul tu. Mana tahu, kan? Makan-makan mabuk sungguh, mati sungguh kita. Betul tak? Jadi elakkan juga. Ini dikata penelitian of course lah melalui satu ilmu yang terperinci. Pengalaman pun, testimoni boleh, tak ada masalah. Ataupun doktor yang dipercayai. Ya. Macam kita belajar dalam kitab Taharah, kita dilarang berwuduk daripada air musyammas. Betul tak? Tuan-tuan pun tahu. Dan of course lah di sisi sebagian para ulama, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, berwuduk daripada air musyammas. Air yang berada dalam bekas-bekas yang kecil yang terkena matahari adalah makruh.
Ya. Kalau diikutkan hadisnya tidak sahih. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata kena rujuk ahli-ahli perubatan. Kalau ahli perubatan kata air ini memudaratkan, maka makruh dan boleh jadi haram. Tapi kalau ia tidak memudaratkan, maka ia diharuskan. Ya. Jadi dalam konteks yang samalah, dalam setengah-setengah keadaan kita mesti rujuk doktor yang dipercayai. Maksudnya ahli-ahli betul lah dalam bab perubatan. Kalau perubatan lah, kalau dalam bab makanan, memang ahli-ahli makanan. Hari ni tuan-tuan, mekanisme untuk kita tahu tentang info sesuatu makanan amat mudah sekali. Tuan-tuan buka YouTube ya. Kan? Tuan-tuan nak tahu satu-satu kandungan makan, Allah, YouTube apa yang tak ada tuan. Ya. Dunia hari ni dunia informasi. Tuan-tuan boleh cek YouTube, tuan-tuan boleh cek Google. Ya. Taib je. Tuan-tuan nak tahu makanan apa? Taib. Semua tu. Walaupun taklah semua informasi tu 100% betul, tapi untuk kita tahu maklumat-maklumat tentang suatu makanan. Ya. Dan banyak lagi hal yang lain. Perkara yang merosakkan akal juga dilarang oleh Allah. Ini saya sambung pada sesi yang lain. Ya. Jadi nak cerita, yang kita belajar dulu, asas makanan adalah harus, melainkan yang dilarang. Dan malam ni kita belajar apa-apa yang melibatkan kemudaratan, maka ia dilarang. Tengok dia punya level atau degree dia. Kadang haram, ya, kadang-kadang makruh. Ya. Kalau kita makan terus, mudarat terus, memang haram lah, macam racun. Ya. Tapi kalau benda tu dia kena tengok level atau degree dia. Ya. Minum air manis, memanglah kita makan atau minum dalam long term, dia boleh buat penyakit diabetes atau seumpamanya, tapi dia tidak haram, dia makruh saja. Ya. Pasal tak adalah kita makan pada waktu itu terus mudarat, betul tak? Kalau asal benda mudarat haram, sikit-sikit haram, banyak benda lah haram. Sedangkan dalam bab pemakanan ni dia very open. Kena tengok level-level dia, dan of course lah kita kena rujuk pendapat-pendapat para ulama. Dan hal contemporary yang semasa ni kita lihatlah fatwa-fatwa yang ada, insya-Allah taala. Ada soalan nak tanya apa-apa? 50 minit dah berhenti. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada tak jelas? Bismillah. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Boleh. Ini saya rasa terjadi di surau sini. Itulah saya ingat Pak Mai mendahululah, saya pun tahu ada dari Betul? Yang tahu. Waktu itu, waktu tabligh lah ni. Tabligh? Saya bukan nak kata pula, bukan nak nutuk, tidak. Waktu solat tu, yang tu waktu subuh. Dia mengaminkan, boleh tak saya membatalkan solat saya ataupun saya teruskan. Saya memang tak tahan bau dia tu. Tak faham? Bau dia mata, amin tu, Masya Allah. Alhamdulillah. Bau apa? Bau mulut dia lah. Bukanlah saya tu, sangat kalau ni solat, solat pula. Rakaat yang kedua, saya tahan nampak saya. Makmum kat sebelah? Makmum dekat sebelah. Bau mulut? Bau mulut saya memang tak tahan dia. Baru dah saya ingat, minggu bulan ni juga lah. Sekali tu juga? Sekali tu juga? Itu sekali pun. Pasal patah begitu ni. Saya memang Pak Mai pun tak saya cerita sama Pak Mai. Jadi soalannya? Soalannya, boleh tak saya batalkan solat saya ataupun saya teruskan? Okey. Dia kalau kita semayang, ada setengah-setengah keadaan kita tak perlu batalkan solat. Kita kalau boleh bundur lah. Tapi kalau batal pun tidak haram, ada sebab. Hatta kalau kita batal kata apa sebab pun, kita dalam mazhab Syafi'i makruh saja. Ya. Tapi sebaik-baiknya kalau tak ada sebab, kita tak batalkan lah. Tapi kalau ada sebab, kalau kita boleh elakkan untuk kita berhenti daripada solat, lagi tu kalau kita berhenti nak semayang balik, rugi juga kan. Tapi kalau kita berhenti dengan sebab ada keuzuran tertentu, termasuk bau mulut tu keuzuran lah tu. Memanglah tak memudaratkan, tapi memudaratkan mental kita lah. Rohani kita terkesan kan. Boleh berhenti, insya-Allah boleh. Paling-paling pun saya ingat haruslah, tak makruh lah, sebab ada sebab. Dia kalau tak ada sebab baru makruh. Kalau di sisi sebahagian para ulama, dia kata haram lah. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tubtilu
a'malakum. Jangan kamu membatalkan amalanmu. Maksudnya kita nak berhenti saja tak boleh. Tapi kalau kita berhenti kerana ada sebab, tidak ada masalah. Bahkan ada sahabat Nabi tuan-tuan dalam Sahih Bukhari, daripada Anas bin Malik, dia semayang belakang Jabir. Kita belajar dalam bab semayang, larangan ke atas imam melamakan solat. Imam ni dia tak boleh baca ayat panjang-panjang. Sekali-sekala boleh lah kan. Tapi sekali dia bantai semayang isyak, dia baca surah Al-Baqarah contohnya. Baca panjang, 2-3 muka surat. Contohlah, panjang tu. Saya kalau semayang isyak, kalau satu muka surat, saya bagi 2 pun dah rasa panjang. Saya jadi imam pun dah rasa panjang. Tuan-tuan kat belakang, lebih-lebih lagi rasa panjang je tak? Ke tak panjang? Boleh baca? Jadi ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia semayang dengan Jabir. Dia ada tanaman yang nak diuruskan. Tapi dah dia tengok kat masjid, ada semayang isyak. Zaman Nabi, sebagian semayang isyak ni dia semayang lewat. Semayang lewat. Imam Syafi'i ada 2 fatwa. Fatwa lama dia kata semayang isyak sunat lewat tengah malam. Fatwa baru dia kata sunat awal lah, macam sekarang. Dia pun tengah-tengah duk uruskan tanaman dia, azan isyak nak semayang. Dia pun tinggalkan sekejap, mari semayang belakang Jabir. Lala Jabir baca surah panjang, Al-Baqarah, Al-Imran, macam tu lah. Apa dia buat? Dia berhenti solat. Dia tinggalkan Jabir, dia solat bersendirian di belakang. Jadi macam kes tadi lah, kan? Ada sebab dia berhenti, dia semayang, maka tidak ada masalah sama sekali, ya. Dan kes tu bila dia mengadu kat Rasulullah, Rasulullah marahlah Jabir. Dia kata, idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil wa idza ya'ummun nas fal yatajawaz. Ya, kalau kamu jadi imam, baca pendek-pendek sudahlah. Kalau kamu nak baca panjang-panjang, kamu semayanglah seorang. Tapi kadang orang ni terbalik, tanya jadi imam dia panjang, tanya dia semayang seorang, dia baca pendek pula. Pak Nabi suruh kalau jadi imam baca jangan panjang. Kalau nak baca panjang seorang. Jadi boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang bau mulut tu, janganlah bagi bau mulut sangat. Cover-cover sikit je tak. Kita kadang tak tahu mulut kita bau. Jangan salahkan dia juga, dan dia tak tahu. Ya. Kita tahu ke? Ada kita tak tahu. Jadi kita maafkanlah saudara kita. Kalau kita tak tahan sangat, kita berhentilah semayang.